Selamat pagi, apa khabar semua? Diharap semua sihat dan berada di rumah. Terima kasih kerana sudi hadir ke kelas cikgu subjek Matematik Tingkatan 3. Hari ini kita akan belajar masih lagi bab 1 iaitu indeks. Standard pembelajaran kita pada hari ini adalah menyelesaikan masalah yang melibatkan hukum indeks. Diharap semua pelajar cikgu sudah bersedia untuk menjawab soalan menyelesaikan masalah. Okey, seterusnya kita akan cuba untuk memahami menjawab soalan penyelesaian masalah. Contohnya, hitung nilai bagi punca kuasa 3 darab 12 punca kuasa 3 per 2 bahagi 6 tanpa menggunakan kalkulator. Okey, yang pertama memahami masalah, menghitung nilai bagi nombor dalam bentuk indeks yang diberi dalam asas yang berlainan. Yang kedua, merancang strategi. Tukar setiap asas kepada faktor perdana dan hitung nilai dengan mengaplikasi hukum indeks. Okay, cara melaksanakan strategi. Okay, seperti yang merancang strategi tadi, dia nak minta semua tukar kepada faktor perdana. Faktor perdana itu kita pernah belajar pasal tingkatan 1. Okay. Di sini ada contoh faktor perdana sepunya. Okay. 6 dan 12 faktor perdana sepunya dia adalah 2 dan 3. Okay. Contoh, kalau punca kuasa 3, jadi kamu tukarkan kepada bentuk pecahan iaitu 1 per 2 darab. Okay, yang ini dipanggil faktor sepunya untuk 12. Okey, apa faktor sepunya untuk 12? Dia adalah 2 dan juga 3. So, kamu cukupkan darab pendarapan itu akan jadi 12. 2 darab 2 darab 3 akan jadi 12. So, tulis 3 per 2. Bahagi 6 tukar juga kepada faktor perdana iaitu 2 darab 3. Okey, kemudian kamu selesaikan seperti apa yang kamu ajar, apa yang kamu belajar minggu lepas. Okey. Kalau dia darab, ditambahkan. Kalau dia bahagi, ditolakkan. Okey, kamu akan dapat jumlahnya 3 kuasa 1 darab 2 kuasa 2. Jadi, tukarkan kedua-duanya kepada nombor akan menghasilkan 12. Jadi, membuat kesimpulan, punca kuasa 3 darab 12, punca kuasa 3 per 2 bahagi 6 adalah 12. Seterusnya, kita akan masuk soalan yang kedua. Okay. Hitung nilai X bagi persamaan 3 kuasa X darab 9 kuasa X tambah 5 bahagi 3 kuasa 4 sama dengan 1. Okay, yang pertama, memahami masalah. Menghitung nilai bagi pemboleh ubah X yang merupakan sebahagian daripada indeks. Yang kedua adalah merancang strategi. Soalan ini merupakan satu persamaan, maka nilai di kiri persamaan akan sama dengan nilai di kanan persamaan. Maksudnya kiri dan kanan adalah sama. Okay, kemudian tukarkan semua sebutan kepada bentuk indeks dengan asas 3. Okay, seterusnya, melaksanakan strategi. Jadi kamu tulis dalam bentuk ayat matematik 3 kuasa X darab 9 kuasa X tambah 5 bahagi 3 kuasa 4 sama dengan 1. Jadi kalau dia tambah dan juga bahagi, kamu tulis indeksnya sebagai tambah dan juga tolak. Okay, seperti yang ditunjukkan pada penyelesaian yang ketiga ini, 3 kuasa X tambah 2 dalam kurungan X tambah 5 tutup kurungan tolak 4 sama dengan 3 kuasa kosong. Okay, kita kena ubah jadi 3 kuasa kosong kerana kita nak cari jawapan untuk indeks. Okay, sebab kita berada pada indeks tersebut. Jadi akhir jawapan akan menjadi 3 kuasa tambah 2X tambah 10 tolak 4 bersamaan 3 kuasa kosong. Jadi kita akan ambil kuasa saja. Jadi kamu tulis di sebelah kiri kanannya. 3X tambah 6 sama dengan kosong. 3X sama dengan negatif 6. Sama dengan negatif 6 bahagi 3. Sama dengan negatif 2. Jadi kamu dah ketahui jawapan X dia adalah negatif 2. Okey, slide yang seterusnya adalah contoh yang ketiga. Hitung nilai-nilai X yang mungkin bagi persamaan 3 kuasa X kuasa 2
darab 3 kuasa 2X sama dengan 3 kuasa 15. Okey, di sini kita perhatikan soalannya mempunyai pelbagai. Ada X kuasa 2, ada 2X. Okey, jadi kita perhatikan, memahami masalah, menghitung nilai X yang merupakan sebahagian daripada indeks, merancang strategi, semua asas yang terlibat dalam persamaan adalah sama. Okey, seterusnya, cara melaksanakan strategi. Okey, kamu tulis seperti biasa. Okey, dalam ayat matematik, kamu susun. Kemudian, tuliskan indeksnya. Kamu keluarkan indeks dia saja, iaitu X kuasa 2 tambah 2X sama dengan 15. Okey, kamu susun atur. Okey, menjadikannya faktor. Okey, sistem kurungan 2 ini adalah pemfaktoran. Kamu ingat kan? Tingkatan 2 kamu sudah belajar. Okey, kalau X kuasa 2 tambah 2X sama dengan 15 akan menghasilkan X tolak 3, X tambah 5. Okey? Pemfaktoran ini menggunakan kaedah persamaan kuadratik. Okey, itu dipanggil kuadratik. Okey, jadi kamu menyelesaikan masalah tersebut satu persatu. Mula-mula dari kiri. X tolak 3 sama dengan 0. X sama dengan X tambah 0 sama dengan 3. Jadi X tambah 5 sama dengan 0. X sama dengan 0 tolak 5. X sama dengan negatif 5. Jadi jawapan kamu XX itu adalah 3 dan negatif 5. Okey, ini adalah satu kaedah persamaan serentak. Kamu pernah belajar juga masa tingkatan 2. Okey, persamaan serentak ini mempunyai 2 soalan. Jadi, kamu kena selesaikan 2 kali. Okey, penyelesaian pertama iaitu 25 kuasa M darab 5N sama dengan 5 kuasa 8. Jadi, kamu ambilkan indeks tu saja. Dan kamu tulis 2M tambah N sama dengan 8. Okey, itu adalah persamaan yang pertama. Okey, yang kedua, 2M darab 1/2N sama dengan 2. Jadi, kamu ambilkan dia punya indeks M tolak. Kenapa dia tolak? Sebab dia di bawah. Okey? Ingat, kalau dia bagian di bawah, kita mesti tolak. Jadi, M tolak N sama dengan 1. Jadi, itu adalah persamaan kedua. Bila persamaan sudah dijumpai, 1 dan 2, boleh diselesaikan melalui kaedah penggantian. Okey, jadi kamu gantikan saja. Ingat, kaedah penggantian cara kamu buat dahulu. Okey, kalau ada yang tidak faham, kamu boleh belajar dari sini. Okey? Di sini ada beri cara untuk membuat kaedah penggantian. Okey. 2M tambah N sama dengan 8. Jadi N kita ambil boleh ubah dia jadi N sebab N itu single. Ingat cikgu ajar single letak di depan sama dengan 8 tolak 2M. Jadi masukkan yang ketiga itu ke dalam 2. Okey? Jadi 2 kita adalah M tolak N sama dengan 1. Jadi kamu tukarkan N itu kepada 8 tolak 2M. Jadi cara kamu tulis M tolak kurungan 8 tolak 2M sama dengan 1. Jadi M sama dengan 8 tambah 2M sama dengan 1. M tambah 2M sama dengan 1 tambah 8. Okey, buat 8 dipindahkan ke sebelah kanan. Jadi 3M sama dengan 9. M sama dengan 9 bahagi 3 dan M jawapannya 3. Jadi selepas selesai dapat jawapan M, kamu gantikan balik, masukkan nilai M ke dalam 1 tadi. Okey, iaitu soalan dia 2M tambah N sama dengan 8. Kamu tukarkan M itu kepada 3. So, 2 darab 3, 6 tambah N sama dengan 8. N sama dengan 8 tolak 6. Jadi, N sama dengan 2. Maka, M sama dengan 3 dan N sama dengan 2. Okay. Boleh faham? Slide ini menunjukkan soalan tambahan lain daripada soalan dalam buku teks. Okay. Sila ikut contoh yang diberi pada sebelah kiri. Kamu kena jawab soalan sebelah kanan. Ada soalan untuk pembelajaran pada hari ini? Okey. Kalau tiada, terima kasih atas pendengaran pembelajaran pada hari ini. Boleh juga bertanya dengan cikgu sekiranya selesai melihat slide yang cikgu tunjukkan dalam Google Meet tadi. Sekian, terima kasih.